Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan teruskan tajuk yang terakhir sebelum kita buat perbincangan mengenai penyelesaian masalah. Okey, sebelum kita buat penyelesaian masalah, kita akan mengenai yang terakhir, pola dan jujukan. Okey, yang ini untuk yang kali ini sekejap je kelas kita, okey? Jadi tumpukan perhatian. Okey, kita ada 3 cara. Kita ada berapa cara? Kita ada 3 cara. 3 cara nak generalisasikan, generalize. Okey. In English generalize. Okey. Okey, dalam erti kata lain yang sedang nak faham lah untuk student-student Korea saya untuk membuat kesimpulan tentang pola suatu jujukan. Okey, kamu dah belajar dah tadi sebenarnya. Okey. Jadi yang ini untuk kukuhkan lagi. Okey. Ini saya buat ulang kaji. Yang ini adalah jujukan yang melompat macam kangaroo ni kita panggil pola. Okey. Okey, bila kamu nak membuat kesimpulan pasal benda ni, kamu ada 3 cara, iaitu secara nombor, secara perkataan dan juga ungkapan algebra. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, okey. Yang pertama ni secara nombor, okey. Okey, nyatakan pola jujukan bagi nombor 1, 9, 17, 25, 33 dan seterusnya dengan menggunakan nombor, perkataan dan juga ungkapan algebra. Saya buat A, B, C. Okey. Secara nombor. Okey, secara nombor, kamu susun balik benda ni, jujukan ini. Kemudian kamu tengok, kita tentukan, pola dia, okey, ini adalah nombor menaik. Jadi, dan juga positif. Jadi, dia punya pola sama ada tambah atau darab. Bila saya tengok beza dia, saya dapat mendapati bahawa saya boleh simpulkan bahawa polanya adalah dengan menambah 8. Jadi, kalau kamu nak generalisasikan secara nombor, kamu hanya buat marker pola sama dengan tambah 8. Buat simbol tambah 8. Okey. Seterusnya, jika dia nak minta kamu nyatakan, generaliskan jujukan ini di dalam perkataan. Okey, kamu buat dalam perkataan. Maka pola bagi jujukan di atas adalah dengan menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Okey, itu secara perkataan. Okey, kalau secara algebra, ungkapan algebra. Say hello to your algebra yang you dah belajar masa form 1. Okey. Okey, bila macam ni, bila kamu dah tulis macam ini, kan? Okey, macam mana nak tulis ungkapan algebra ni? Okey, yang ini saya ajar kamu satu-satu. Okey. Tengok nombor pertama. Mula-mula sekali, kamu tulis nombor yang diberi ini begini. 1 sama dengan 9 sama dengan 17 sama dengan 25 sama dengan 33 sama dengan. Tempat kosong, tambah. Okey, tambah 8 ni. Sebelum kamu tentukan dia tambah 8 ke berapa, kamu tentukan pola dia. Pola. Okey, pola di sini. Okey, pola kita letak di sini. Okey, kemudian buat kurungan. Okey. Okey, macam mana nak buat Okey. Nombor yang di depan ini, yang di tempat kosong ini adalah nombor yang pertama. Nombor yang pertama yang diberikan. Kalau yang dalam ini, 1 lah. 1, 1, 1, 1, 1. Okey? Faham? Faham yang itu? Okey, kemudian macam mana nombor di belakang ni pula cikgu? Okey, kamu tengok 1 tambah 8. Darab berapa dapat 1? 1 tambah ni. Berapa? 8 darab berapa dapat 1? 8 darab kosong. 8 darab kosong. Kamu kena tentukan tau. Kamu kena tentukan berdasarkan nombor apa yang ada kat sini. Okey, lepas tu kamu tengok ni. 1 tambah, 8 darab berapa? Hasil darab di dalam ini. Lepas tu tambah dengan 1 dapat 9. 8 darab 1. Okey, bila kamu dah tengok sequences dia macam ni, dia punya sequence macam ni, dia punya turutan dia macam ni, mesti automatik sini 2, 3, 4. Okey? Kalau kita macam tak confident, kita semak balik. 8 darab 2, 16.
16 tambah 1 dapat 17. Okey, betul. 8 darab 3, 24. Tambah 1, 25. Kemudian 8 darab 4, 32. Tambah 1 dapat 33. Maka, selepas kamu dah tentukan ini, maka pola bagi jujukan ditulis sebagai apa? Ditulis sebagai, kamu tulis balik benda ni. Yang ini. Oh, okey, yang ini. 1 tambah 8 N. Okey, 1 ini tetap. 1 ini tetap. Tetap apa? 1 ini ditentukan apabila kamu melihat pada nombor pertama yang diberikan. Okey. 1 tambah 8 N darab N ni dengan keadaan N itu adalah bermula daripada 0, 1, 2, 3, 4. Okey, faham? Ini adalah bila dia tanya, nyatakan pola jujukan dalam bentuk ungkapan algebra. Ini jawapan kamu. Okey, faham? Okey, saya teruskan contoh seterusnya. Okey. So, contoh seterusnya. Okey, ini jujukan dia. Oh, sorry, wayar. 8, 11, 14, 17, 20. Okey, bila saya semak pola dia perlu tambah 3. Okay, kemudian, ingat langkah seterusnya. Tulis nombor depan sama dengan tempat kosong. Tambah 3 ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari pola. Okey, kemudian macam mana nak tentukan nombor dekat dalam dia tu? Okey. Di sini berapa? Okey, di sini berapa? Di sini adalah 8. 8. Kenapa 8? Sebab ingat nombor di depan ini adalah nombor yang diberi oleh soalan. Nombor pertama yang diberi oleh soalan. Jadi 8, 8, 8, 8, 8. Okay. Kemudian 8 tambah berapa kat sini? Nak dapat 8 balik. Kamu kena buat darab apa? Darab kosong. Okey. Kemudian seterusnya. 8 tambah berapa nak jadi 11? 8 tambah 3 kan? Jadi 3 darab 1. Kemudian kamu tengok. Okey, dia punya rentak macam ni. 1, 2, 3, 4. Tak confident? Semak. 8 tambah 3 darab 4, 12 kan? 3 darab 4, 12. 12 campur 8, 20. Jadi, bila yang terakhir, kamu akan tulis pola ialah 8 tambah 3N. Okey, belakang ni kita wakilkan dia sebagai N. Yang mana dengan keadaan N itu adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir adalah 90, 85, 80, 75, 70. Okey, kalau kamu tengok ini adalah nombor yang nombor menurun. Bila menurun dan dia adalah positif semua, bila dia menurun, dia sama ada tolak ataupun bahagi. Bila saya semak polanya adalah kejap dia hilang blur sikit. Polanya adalah negatif 5. Negatif 5. Polanya adalah negatif 5. Okey. Kemudian kamu tulis 90 nombor di depan, tempat kosong, tolak 5 ni kita dapat dari mana? Kita dapat dari pola. Kita dapat dari pola yang kita dah cari ni. Okey. Kemudian 90 nombor depan dia berapa? Nombor depan berapa? Nombor pertama yang diberi oleh soalan. Nombornya adalah 90, 90, 90, 90, 90. Okey. Kemudian tolak 5. Tolak 5. Okey, ini berapa? Mestilah kosong kan? Sebab 5, negatif 5 darab kosong dapat 90. Okey, ini berapa? Okey, ini 5 darab 1, 5. 90 tolak 5, 85. 1, 2, 3, 4. Jadi, bila yang terakhir kamu tulis pola ialah
tolak 5N. Dengan keadaan N adalah sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey? Boleh faham? Okey, untuk yang seterusnya, saya gunakan buku teks ya. Sekejap Yang terakhir sekali. Okey. Sekejap ya. Ini. Sebutan bagi suatu jujukan. Okey. Kita panggilkan dia sebagai, contohlah. Contoh dalam macam ni. Saya terus ke contoh lah. Nyatakan sebutan kelima bagi jujukan berikut. Okey. Ini jujukan. Okey. Lepas tu kita tengok pola dia berapa? Pola dia tambah 8. Okey. Pola dia tambah 8. Jadinya soalan dia apa? Nyatakan sebutan kelima. Sebutan kelima bagi jujukan nombor berikut. Okey. Kamu senaraikan. Sebutan pertama 2. Sebutan kedua 10. Sebutan ketiga 18. Sebutan keempat 26. Sebutan kelima 34. Maka sebutan kelima adalah 34. Okey, ini kita namakan sebagai sebutan bagi suatu jujukan. N ini boleh apa-apa nombor. Okey, boleh apa-apa nombor. Nombor bulat. Okey. Kemudian kita tengok contoh seterusnya. Diberi jujukan nombor. Ini jujukan nombornya. Okey, tentukan nombor 40 ialah sebutan yang keberapa. Dia nak kamu cari nilai N. Dia nak soalan ni, dia nak kamu cari nilai N. Okey. Jadi, kamu tengok macam mana kita nak selesaikan masalah ni. Okey, yang pertama, mula-mula sekali tentukan pola. Pola dia tolak 5, negatif 5 pula. Dengan menolak 5. Okey, bila kamu menolak 5, kemudian bila kamu dah buat begini, kamu tentukan. Langkah kedua adalah tentukan. Okey, sebutan pertama 65. Sebutan kedua 60. Sebutan ketiga 55. Sebutan keempat 50. Sebutan kelima 45. Sebutan keenam 40. Soalan dia tadi tanya 40 ni sebutan yang keberapa? Maka 40 ialah sebutan yang ke-6. Sebutan yang ke-6. Okey, faham? Boleh faham? Okey. Okey, untuk bab pola dan jujukan, kita sampai di sini sahaja. Untuk penyelesaian masalah, untuk bab penyelesaian masalah, kita akan bincangkan semasa Google Meet lah. Kita akan bincangkan soalan di dalam ini, tapi nanti saya mesej kat kamu soalan mana yang kita akan bincangkan. Dan saya minta untuk kamu semua cuba. Salah tak apa. Saya lagi suka kamu salah. Salah tak apa. Yang penting kamu cuba. Jangan biarkan kosong. Kamu yang rugi. Waktu PKP ni kan banyak masa terluang. Okay? Okay. Thank you class.